Baik, kita mula. Semua sudah sedia? Semua sudah sedia ya? Kita mulakan. Salam sejahtera. Hari ini kita nak bincangkan tentang apa? Tentang topik kebangkalian peristiwa bergabung. Pertama kita akan bincangkan tentang apa? Peristiwa bergabung dan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Jadi apa maksudnya kebangkalian bergabung dan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Dan ketiga, kita nak selesaikan masalah aplikasi tentang topik ini. Kebangkalian peristiwa bergabung. Apa itu peristiwa bergabung? Gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Apa contohnya? Baik, kita lihat seperti di bawah. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Apa maksud ruang sampel? Apa maksudnya ruang sampel? Semua jumlah kesudahannya mungkin. Seperti 3 keping kad berlabel dengan huruf A, B, C. Dimasukkan dalam sebuah bakul, 2 keping kad dikeluarkan dari bakul secara rawak. Satu demi satu tanpa pemulangan. Apa maksud tanpa pemulangan? Maksudnya kita keluarkan, kita tak letak balik ke dalam bakul itu. Maksudnya, siap nombor tidak akan berulang. Jadi peristiwa bergabung itu gabungan antara A, B, C, kita akan dapat ruang sampel. Ruang sampel itu S ada berapa? Kita tengok. Kita boleh gabungkan A dengan B, A dengan C, B dengan A, B dengan C, C dengan A dan C dengan B. Jadi kita lihat tak ada yang berulang. Sebiji dadu adil dan sekeping duit shilling adil di lambung. Nanti awak lihat ada dua gabungan peristiwa, iaitu satu sebiji dadu adil dan kedua sekeping duit shilling adil di lambung.
Jadi A kita boleh mewakili sebagai angka, G sebagai gambar. Boleh? Okey, yang baru masuk kita dalam perbincangan peristiwa bergabung. Jadi peristiwa bergabung ni maksudnya seperti contoh soalan, yang bergabungnya sebiji dadu adil dan bergabung dengan sekeping duit shilling. Ada dua kan? Jadi sebiji dadu adil ni sampelnya apa? 1, 2, 3, 4 sehingga 6 kan? Dan sekeping duit shilling adil dia lambung. Kita boleh katakan A mewakili angka, G mewakili gambar. Jadi ruang sampel yang kita dapat kesebelahan yang mungkin adalah dadu 1 duit shilling angka kita dapat. Dadu nilai 2 kita dapat dengan angka. 3 dengan angka dan seterusnya hingga dadu 1 dengan gambar. Jadi ini kemungkinan sampel yang kita akan dapat dalam sekali balingan. Boleh? Jadi dadu nilai dia 1. Kita baling serentak itu bergabung. Dadu dengan duit shilling kita baling serentak kan. Jadi kita akan dapat dadu nilai 1, duit shilling angka. Boleh? Dan seterusnya. Sekarang ni nak tanya tak? Boleh faham tak tentang sampel yang kita dapat? Ulang balik boleh tak cikgu? Yang mana? Ulang balik soalan ni. Soalan Yang B. terlepas tadi. Sorry. Soalan 1 tadi. Yang A ni Ha. Jadi awak bayangkan ada 3 kad. 3 kad Kad tu kita bayangkan kita buka jam. Kita keluar jam ni. Ini jam ni.
Kejap ya. Jam tak keluar ya. Kejap ya. Jadi macam ni, awak bayangkan 3 keping kad berlabel huruf A. Ada B dan C. Sekarang ada peristiwa bergabung tu ada berapa bergabungan? 2 ke ada atau 3? Okey. Siapa volunteer boleh beritahu? 3. Yes, 3 kan. Jadi dia bergabung A, B, C. Boleh? Jadi dimasukkan dalam sebuah bakul. 3 keping kad Awak bayangkan ada A, B, C. 2 keping kad dikeluarkan dari bakul secara rawak satu demi satu. Tanpa pengulangan. Jadi yang pentingnya gabungan ni kesudahan dia. 2 keping kad dikeluarkan. Jadi 2 kad bergabung dikeluarkan. Tak kira lah dia A ke, masa kita keluarkan, kita cabut tu A atau B, B atau C. A atau B. Atau kita cabut dulu C, baru kita cabut A. Boleh? Masa sekali cabut tu. Maksudnya. Lepas tu sekali kita cabut, kita mungkin akan dapat huruf A dan B. Masa kita cabut sekali tu. Ataupun masa kita cabut sekali itu, keluar A dan C. Terusnya, mungkin kita akan dapat B dan A. Itu maksudnya konsep kebarangkalian. Okey? Faham tak maksud konsep kebarangkalian? Barangkali yang dia keluar tu. B Faham. atau A. Kan? B atau C, C dan A. Dan lebih lanjut, awak boleh rujuk balik. Okey? Asas kebarangkalian. Sampai, mungkin kita akan dapat C dan B. Itu ruang sampel keseluruhan yang mungkin kita dapat. Okey? Jika 2 keping kad. Okey? 2. Kalau 3, macam mana? Kalau 3, A, B, C. A, B, C. Ataupun B, A, C. Jadi maksudnya kita akan dapat B dulu, baru A, baru C. Atau mungkin kita akan dapat C, A, B. Okey? Kalau soalan ni, kita ubah jadi 3 keping. Okey? Kad dicabut. Okey, next.
Cikgu nak terangkan cara lukis tu tak keluar Jamboard pula. Jadi kalau sebiji dadu adil dan sekeping duit shilling. Jadi masa kita lambung tu, serentak kita akan dapat nilai sebiji dadu mungkin nilainya 1 dan sekeping duit shilling tu kita mungkin akan dapat angka. Angka tu maksudnya kalau duit 50 sen kita nampak simbol 50 sen. Pada ketika itu. Sekali kita lambung. Jadi gabungan antara nilai sebiji dadu adil itu mungkin angka 1 dan nilai dia 1 ataupun sekeping duit shilling itu dia punya duit shilling tu menghadap angka bukan gambar. Jadi kemungkinannya sekali kita baling tu serentak dengan duit dadu sebiji dadu dan sekeping duit shilling kita akan dapat angka 1. Angka 1 faham maksudnya? Dadu tu kan ada bulat tengah-tengah 1. Kalau kita baling ada 2 kan sampai ada 6 kan dadu. Jadi kita susun je kalau boleh menaiklah supaya kita tidak tertinggal satu pun. Jadi 1A, 2A, 3A, 3 angka, 4 dadu, A angka, nilai 5. Dadu tu menghadap pada kita tu angka 5 yang warna merah-merah tu titik-titik tu dan duit shilling angka ataupun 6 ataupun bukan angka kita dapat gambar gambar dadu 1 gambar nilai 2 gambar kita dapat. Tapi dia tak tersusun macam ni. Maksudnya kita mungkin akan dapat 1A. Mungkin kita baling lagi kita akan dapat 4G. Tapi sekarang situasinya kita sekali baling. Dengan dua-dua sebiji dadu dan sekeping duit shilling serentak. Jadi kita dapat ruang sampel yang ini. Semuanya. Peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Apa maksudnya? Dua peristiwa A dan B adalah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Apa maksudnya? Kita tengok contoh. Ada siapa yang boleh beritahu? Okey. Kena pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar dan berikan justifikasi anda. Mendapat nombor 4 apabila sebiji dadu dilambung kali pertama dan mendapat nombor 1 apabila dilambung kali kedua. Adakah nombor yang kita baling sebiji dadu tu kita dapat nilai 4 itu dia bersandar tak dengan mendapat nombor 1 apabila dilambung kali kedua? Ada kaitan tak? Ada efek tak? Nombor 4 kita dapat dengan nombor 1 berikutnya kita dapat nilai dia. Ada bersangkut paut tak? Rasanya. Ada siapa nak cuba jawab? Balingan pertama, dadu kita lambung, kita dapat nombor 4. Nilai 4. Kedua, kita dapat nombor 1. Adakah balingan nombor pertama, dapat nombor 4, bergantung kepada nombor 1 atau nombor 1 tu bergantung pada nombor 4. Maksudnya, ada kesan untuk kita dapat nilai 1 daripada balingan pertama tu. Ada kesan tak? Ada bergantung tak? Dia tak bergantung kan? Maksudnya, peristiwa tak bersandar. Tak ada. Memang tak ada. Dia tak ada, maksudnya nombor 4. Kita dapat nilai 4 tu, dia tak mempengaruhi untuk dapat keputusan nombor
satu yang kita baling nombor yang kedua tu, kita lambung kan, tak ada efek kan. Jadi dia maksudnya tak bersandar. Jadi kita akan bincang masalah penyelesaian masalah peristiwa tak bersandar nanti. Peristiwa tak bersandar. Dia tak ada kaitan. Ataupun bahasa Inggeris dia panggil apa? Independent. Dia tak bergantung dengan balingan pertama dengan balingan kedua. Memilih sebiji dadu dari sebuah kotak dan memilih sebiji guli dari sebuah bekas. Sebiji dadu dari sebuah kotak dan memilih sebiji guli dari... Adakah sebiji dadu dari sebuah kotak bersandar dengan memilih sebiji guli dari sebuah bekas? Adakah mereka bergantung untuk dapat kesudahannya? Bergantung antara satu sama lain? Atau maksudnya sebiji dadu dari sebuah kotak itu akan mempengaruhi untuk kita memilih sebiji guli dari sebuah bekas. Maksudnya betul. Mempengaruhi itu bersandar, tidak bersandar. Okey? Boleh? Okay, kita cuba. Siwa ini bersandar ke tak bersandar? Semua boleh type dekat in call message. Bersandar lagi. Lain. Boleh cuba je, tak apa. Bersandar. Kalau bersandar, awak juga awak fikirkan justifikasi anda. Mengapa awak pilih bersandar? Mengapa pilih tak bersandar? Okey, sudah? Semua? Jadi jawapannya adalah tak bersandar. Maksudnya, tak ada kena-mengena, tak ada kaitan atau mempengaruhi sebiji dadu dari sebuah kotak dengan memilih sebiji guli dari sebuah bekas. Ada kaitan tak? Bila kita pilih sebiji dadu, dia akan bagi kesan keputusan untuk kita pilih sebiji guli daripada sebuah bekas. Sebiji dadu ni sebuah kotak. Dia tak ada kaitan dengan memilih sebiji guli dari sebuah bekas. Walaupun kita pilih serentak kan. Satu biji dadu kita pilih daripada kotak dan satu ataupun sebiji kan. Sebiji guli kita pilih dari sebuah bekas. Dia tak bergantung antara satu sama lain. Dia tak ada kesan dadu dari sebuah kotak dengan sebuah bekas. Maksudnya dia tak bersandar lah. Dia tak ada mempengaruhi antara satu sama lain. Okey, kalau tak nampak lagi, kita tengok soalan berikutnya. Dapat 3 biji guli merah serawak. Kalau dari kotak yang sama, peristiwa bersandar ke cikgu. Kita lihat soalan ni. Nanti awak dapat jawapannya. Awak jawab yang ni dulu. Mendapat 3 biji guli merah serawak tanpa dikembalikan dari sebuah bekas yang mengandungi 10 biji guli biru dan 5 biji guli kuning. Adakah peristiwa ini bersandar ke tak bersandar? Adakah kita mendapatkan 3 biji guli merah itu dipengaruhi oleh kandungan 10 biji guli biru dan 5 biji guli kuning daripada bekas yang sama? Pengaruh tak untuk dapat 3 biji guli merah tu? Yes. Peristiwa bersandar. Boleh? Bersandar kan? Betul. Selalunya satu bekas lah. Satu bekas
dia akan menguri 3 biji guli merah. Bila kita dapat 3 biji guli merah, akan dipenguri oleh 10 biji guli biru atau 5 biji guli kuning. Mungkin kita tak dapat 3 biji guli merah, kita akan dapat 2 biji guli merah dan 1 guli biru ataupun 1 guli kuning. Jadi dia menguri kesudahan yang kita dapat 3 biji guli merah tu. Boleh? Itu masuk peristiwa bersandar. Okey, awak dah faham masuk peristiwa bersandar Dia cikgu akan beri latihan dalam Google Classroom, nanti awak cuba soalan-soalan itu. Baik. Kemangkalan persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan aksi darab kemangkalan A dan kemangkalan B. Jadi sekarang kita nak bincang tentang peristiwa tak bersandar. Kemangkalan persilangan dua peristiwa A dan B. Persilangan dua peristiwa tu maksud apa? Sepunya. Okey. Apa maksudnya peristiwa? Sepunya ni, persilangan ni set kan. Seperti yang kita belajar, topik set, persilangan dua peristiwa A dan B. Tak bersandar adalah sama dengan aksi darab kemangkalan A dan kemangkalan B. Maksud peristiwa A dan B ni berlaku serentak selalunya. Okey, selalu serentak. Jadi kita lihat. Jadi hukum penerapan kemangkalan ialah kita nampak dan aja kemangkalan. Apakah P? P itu simbol kan? Simbol bagi kemangkalan. Apakah kemangkalan A dan B? Iaitu sama dengan kemangkalan A persilangan dengan B sama dengan kemangkalan A didarabkan dengan kebangkalian B. Nanti kita darab aja kedua-dua keseluruhan yang serentak itu berlaku. Seperti bilangan dadu dengan balingan duit shilling. Kita lihat soalan 1. Sebuah bekas biru mengandungi 6 kad berlabel huruf C, A, N, T, I, K. Jadi awak bayangkan ada 6 kad. Setiap kad tu ada huruf C, A, N, T, I, K. Dan sebuah bekas merah mengandungi 5 kad berlabel dengan nombor 2, 3, 6, 8, 11. Sekeping kad dipilih secara awak. Jadi awak nampak dia bergabung kan. Dipilih secara awak dari setiap bekas itu. Maksudnya daripada bekas biru dan bekas merah bergabungan. Gabungan yang serentak. Dengan menyaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitungkan kebangkalian mendapat huruf T dan nombor ganjil. Dan kan, T kunci kata dia mendapatkan huruf T dan. Maksudnya T bersilangan dengan nombor ganjil. Kita pertama sekali kita buat apa langkah pertama? Nak selesaikan soalan ini. Mungkin kita boleh buat keseluruhan yang mungkin. Apakah keseluruhan yang mungkin? Kita senaraikan keseluruhan mungkin gabungan antara 6 kad berlabel C, A, N, T, I, K dengan 5 kad berlabel 2, 3, 6, 8, 11 dengan bekas-bekas masing-masing. Satu biru, satu merah. Okey, sekarang awak cabut daripada bekas biru. Apa yang awak dapat? Jika awak dapat, apakah kebangkaliannya jika awak cabut huruf T untuk bekas biru dan nombor ganjil daripada bekas merah. Jadi awak dapat apa? Kesudahan yang mungkin sama dengan T dengan apa? Huruf ganjil 3 kan? T dengan 3. Okey. Awak dapat T dan 3. Okey. Apa kebangkalian lagi? Mungkin awak dapat masa awak cabut masa tu. Buat cabutan tu. T juga. T tu wajib mesti ada T. Lagi satu nombor ganjil apa dia? 11 kan? Jadi kita dapat kesudahan yang mungkin. Kita senaraikan begini.
T dengan nombor ganjil 3, maksudnya T daripada bekas biru, 3 daripada bekas merah. Okey, T, kita dapat T juga, dan 11 daripada bekas merah. Boleh? Okey, lepas tu kita cari sampel dia. Sampel dia yang ni lah, CANTIK. Sampel ni maksudnya keseluruhan-keseluruhan yang mungkin kita dapat. Jadi kita kena ruang sampel tu cantik ni, kita mesti darab bilangan bekas biru cantik ni, kita mesti darab dengan bilangan bekas merah yang ada nombor ni. Seperti ni. Jadi N ni apa maksudnya N? Bilangan Bilangan sampel 6 darab 5. 6 tu daripada mana? 6 tu daripada huruf C 1, A 2, N 3, T 4, I, K. Semua 6 Bilangannya 6. Darabkan dengan 5 kad yang berlabel nombor 2, 3, 6, 8, 11. Ada berapa nombor? 5 kad tu 5 kan? Jadi 6 darab 5, 30. Ini ruang sampel. Jadi bilangan huruf T dan nombor ganjil sama dengan berapa? NS tu apa? Siapa yang boleh tolong cikgu apa maksud NS tu, simbol? Cikgu nak cuba buat jam tu, nak tuliskan. Saya buat faham Cikgu cuba lagi. Mana jam tu? Jamboard. Keluar lah. Okey, siapa yang boleh tolong cikgu apa maksudnya N? Apa maksudnya S? Siapa? N. Yes, N adalah maksudnya simbol bagi bilangan. Okey, S, huruf besar S maksudnya cikgu buat sini lah. Ada jemput. Ni.
Okey, cikgu buat satu-satu, eh. Okey, boleh salin, eh. Mana? Okey, S. S ini maksudnya sampel. S untuk sama dengan sampel. Sampel kesudahan, eh, yang mungkin berlaku. Sampel kesudahan. Okey, nampak semua, eh? Ada tak nampak? Okey, senaraikan sampel bagi gabungan itu. Okey, sampel untuk yang pertama, 6 kad berlabel dulu. Jadi sampel pertama kita akan dapat ada C, A, N, T, K. Ini kita buat step by step. Tapi bila banyak jalan kerja, ini kita skip. Okey. Sampel yang kedua, itu gabungan S1 dengan S2 adalah 2, 3, 6, 8, 11. Jadi bilangan S1 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurungankan, eh. Bilangan untuk S2, sampel nombor 2 iaitu bekas merah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi kita telah bincangkan tentang dan. Dia kata dan. Ada tak dan? Bila dan aja, kita akan darab kedua-duanya. Bilangan NS1 atau bilangan sampel bekas biru dengan bilangan bekas merah. Ingat lagi cikgu beri tadi, rumus tadi? Yang ini tadi, hukum penerapan kebangkalian. Dia adalah rumus hukum penerapan. Jadi kunci kata apabila kebangkalian A dan B, awak darabkan kebangkalian A darab kebarangkalian B. Jadi untuk konteks soalan ini adalah apa tadi? Nampak macam ni pula. Okey, jelas, eh? Jadi sampel kesudahan
Untuk warna merah, S1 ni warna merah, ni S2 biru kan. Jadi dan maksudnya kita darabkan sampel keseluruhan itu dahulu. Jadi dengan keseluruhan sampel itu 6 darab 5. 30. Mengapa kita kena cari ruang sampel? Sebab bila kita cari kebangkalian huruf T dan nombor ganjil, letak NG untuk ringkasan, adalah berapa tadi kita dapat bilangan dia? T dengan 3 kan? Dia kira 1 bilangan. T dengan 11, 2 kan? Jadi 2. Kena bahagi dengan berapa ni? Bila ada kebangkalian. Kena bahagi dengan bilangan keseluruhan sampel. Berapa tadi? 30. Jadi 2 bahagi 30. Jadi bila kebangkalian mesti per bilangan sampel. Mesti ada bilangan sampel keseluruhannya. Boleh? Ada soalan? Ada sikit nampak. Terang nampak Nampak Jadi cikgu ulang balik. Sampel keseluruhan mesti dicari sebab kebangkalian P. Maksudnya apa-apa keseluruhan dengan syarat tertentu iaitu nombor ganjil dengan T ataupun T dengan nombor ganjil adalah 2. Kita kena bahagikan dengan keseluruhan sampel yang ada. Kita gabungkan dengan darab. 6 darab 5. Sebab kita akan letakkan di bawah, kita kena bahagikan dengan sampel. Baru kita dapat kebangkalian. Kalau awak sama dengan 2 saja, dia bukan kebangkalian. Kebangkalian mesti 2 per bilangan sampel. Boleh? Ada soalan? Boleh faham Jadi awak mesti cari jumlah sampel dahulu. Sebab kita nak bahagikan dengan jumlah bilangan sampel. Ataupun bilangan sampel. Sebab tu kita bilangan sampel 6 darab 5. Itu sampel sampel jumlah kesudahan semua. Mengapa dia panggil sampel? Sampel ni maksudnya benda eksperimen yang kita kutip. Atau benda lah. Tapi kalau manusia orang, kita ambil pendapat dia ataupun undian dia. Itu maksudnya sampel. Sampel ni bukan keseluruhan macam penduduk Malaysia ni. Kita ambil semua. Untuk mengetahui berapa ramaikah yang ada kenderaan kereta misalnya. Jadi kita akan tak ambil semua. Kita akan ambil beberapa golongan saja. Dalam 30 orang, 40 orang. Itu maksudnya sampel. Bukan semua kita ambil. Sebab kita tak ada cukup masa, kos nak jimatkan, kita ambil dalam 32 orang mewakili semua penduduk Malaysia. Maksud tu sampel. Itu untuk statistik lah. Jadi kebangkalian huruf T dan nombor ganjil adalah mesti 2 per bilangan sampel. 1 per 15. Baik, awak cuba yang ini. Cari kesudahan yang mungkin.
Sebiji dadu yang adil dengan 4 muka dilabelkan. Okey, sekarang sebiji dadu yang dia buat bukan dadu yang ada nilai 1 hingga 6 tu. Sekarang dia ada 4 muka saja. Dan nilai dia 11, 12, 34. Okey, ni dadu buatan lah kita buat. Dadu dilambung 2 kali dan nombor yang berada di muka bawah catatkan. Dengan menyaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitungkan kebangkitan mendapat kedua-dua nombor genap. Jadi sekarang gabungan ada 2 kali Jadi kesudahan untuk 2 kali itu awak senaraikan dulu kesudahan yang mungkin. Boleh? Okay, cuba awak senaraikan kesudahan pertama dan kesudahan kedua tu awak gabungkan. Contoh, dadu pertama awak baling dapat 12. Kedua awak dapat 12. Jadi dalam kurungan awak tulis 12, 12. Lepas tu awak gabungkan yang lain. Tapi dengan syarat nombor genap semua nombor ganjil tak perlu dipilih. Boleh? Okey. Sekarang awak senaraikan kesudahan yang mungkin. Okey, boleh mula? Sekejap, tak nampak Tak tukar je. Cikgu pun tak pendengar kalau ada. Okey ni sebiji dadu yang diadil dengan 4 muka dilabelkan 11, 12, 13, 14. Dadu itu dilambung 2 kali dan nombor yang berada di muka bawah dicatatkan. Dengan menyaraikan semua kesudahan mungkin, hitungkan kebangkitan mendapat kedua-dua nombor genap. Jadi pertama awak baling, awak dapat mungkin 12. Kedua awak baling dapat 12. Jadi awak buat buka kurungan 12, 12 kurungan. Lepas tu awak senaraikan semua kemungkinan kedua-duanya nombor ganjil. Boleh? Ini sampel ini semua. Okey, keseluruhan awak tulis keseluruhan yang mungkin sama dengan buka kandungan. Lepas tu buat bracket yang bentuk C 12, 12 tutup kurungan, koma, lepas tu buka kurungan, senaraikan nombor genap yang lain. Boleh? Okey, cuba senaraikan. Okey, buat gabungan lagi sampai habis. Awak pasang-pasangkan kemungkinan. 12 dengan 12. Okey, ada yang dapat 12 dengan 14. Ada lagi tu. Apa lagi? Yang nombor genap. 14 tu nombor genap tak? Okey, 14 dengan 12 kan? Ha. Yes, 14 dengan 14. Betul? Okey, dapat berapa semua? Okey, kumpulkan dalam satu, senaraikan dalam satu kandungan. Macam tadi. Soalan satu tadi Macam ni awak buat. Sama dengan buka kandungan. Lepas tu buat bracket macam ni kan. Lepas tu tutup. Itu maksudnya awak senaraikan dulu keseluruhan yang mungkin. Lepas tu cari bilangan sampel. Dia 2 kali kan? Jadi apa darab apa? Okey, kita buat step yang seterusnya. Ni contoh untuk soalan 2. Jadi bilangan sampel sama dengan apa darab apa?
Ada yang dapat? Dia 2 kali kan? 2 kali maksudnya dia darab nombor yang sama kan? Okey, sampel pertama, dadu dilambung 2 kali kan? Jadi, dadu yang sama dibaling untuk kali kedua kan? Jadi, bilangan sampel sama dengan 4 darab apa? 4 darab 4. Sebab balengan yang kedua adalah sampel yang sama kan? Okey, kita senaraikan macam ni. Semua dah senarai macam ni? 12, 12, 12, 14, 14, 12, 14, 14. Jadi bilangan sampel ni jumlah semua 11, 12, 13, 14, 4 kan? Untuk balengan pertama, dadu dibaling, ada 4 sampel kan? Okey, balengan yang kedua, 4 sampel juga kan? Jadi, balengan pertama dan balengan kedua, sebab tu bilangan sampel 4 darab 4, 16. Okey, lepas tu, kebangkalian kedua-dua nombor genap sama dengan berapa? Sama dengan pengatas dia, kirakan dulu berapa bilangan ni? Ada berapa set? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kesudahan kan? Sebab keputusan ni satu set. Bilangannya 1 kesudahan dia. Sebab 12, 12. Bilangan pertama dapat 12. Bilangan kedua dapat 12. Dia kira 1. 12, 14. Mungkin kita dapat 12, 14 masa kita baling pertama kali tu. Atau mungkin kita dapat 14, 12. Ataupun kita mungkin luck, kita dapat 14, 14. Jadi ada 4 set 4 lah. Sama dengan 4. 4 bagi berapa? 4 bagi 16. Jadi, kesudahan kedua-dua nombor genap sama dengan kesudahan yang mungkin bahagi dengan bilangan sampel. Mudahkan 1/4. Okey, boleh? Okey, nak salin boleh salin. Sudah? Kita pergi soalan 3. Cari kemungkinan apa yang berlaku. Lepas tu cari bilangan sampel. Sebiji dadu merah dan sebiji dadu biru dilambung bersama. Cari kemungkinan mendapat nombor genap pada dadu merah dan nombor lebih daripada 2 pada dadu biru. Okey, dia ada beri Katakan R peristiwa mendapat nombor genap dan T ialah peristiwa mendapat nombor besar daripada 2. Jadi, P dalam kurungan R untuk nombor genap, P kemangkalian dalam kurungan T untuk nombor besar daripada 2. Okey, langkah pertama kita perlu buat apa? Kita boleh cari sampel dulu ataupun kemungkinan. Tapi awak boleh buat cari sampel dulu Sampel dulu. Okey, berapakah sampel dia? Senaraikan sampel dia, sebiji dadu merah
Dadu ni dadu biasa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita senaraikan sampel dia. Dapat tak sampel dia berapa? Senaraikan sampel dia dulu, baru cari bilangan sampel dia. Okey, sampel dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan bilangan sampel dia sama dengan 6. Mengapa 6? Kita nak cari satu-satu kembangkalian dahulu satu-satu dulu. Kita cari kebangkalian dadu merah dulu. Ataupun kita cari nombor genap dahulu. Baru kita cari peristiwa mendapat nombor besar daripada 2. Okay, kita cari R dulu. Senaraikan R. Okey, R ni maksudnya dadu daripada sebiji dadu merah. Jadi R sama dengan dia nak nombor genap kan? 2, 4, 6. Jadi kebangkitan R ni kita mesti perkan dengan jumlah sampel. Kita tak gabungkan sampel dia sebab kita buat satu-satu. Sama dengan berapa? R ni ada 3 kan? 2, 4, 6, 3. Dan bilangan sampel dia 6. 3 per 6. Mudahkan, sama dengan 1/2. Okey, kita cari T pula. Senaraikan T. T ialah daripada dadu biru. Betul? Mendapat nombor besar daripada 2. Okey, senaraikan lebih besar daripada nombor 2. T sama dengan apa? Okey, yang lain? Boleh bagi respon? Sudah. Okey. T lebih besar daripada 2, kita akan mungkin dapat 3, dapat nilai 4 atau nilai 5 atau nilai 6 pada keseluruhan itu. Jadi, kembalikan bagi T ialah 1, 2, 3, 4 kan? 4/6. Boleh? Jadi, P tu ada simbol P je, awak mesti perkan dengan bilangan sampel. Okey, lepas tu kita darabkan dan, sebab dia dan kan. Cari kemungkinan mendapat nombor genap pada dadu merah dan nombor yang lebih daripada 2 pada dadu biru. Jadi dan ni awak darab kembangkalian bagi dadu merah dan dadu biru. Sama dengan 1/2 darab 2/3. Okey, kita akan dapat 2/6. 2/6 kita mudahkan jadi 1/3. Boleh? Okey, kalau tak ada soalan, ada soalan? Cari bilangan sampel atau senaraikan sampel, cari bilangan sampel. Lepas tu senaraikan peristiwa pertama. Lepas tu cari kemangkalan dia, perkan dengan bilangan sampel. Lepas tu cari gabungan peristiwa yang kedua.
Lepas tu dia done kan, kunci kata dia done, darabkan kedua-dua kebangkalan itu. Seterusnya, cuba awak buat yang ini. Kita selesaikan masalah untuk soalan 4. Okey, mula-mula awak boleh cari sampel dan bilangan sampel. Okey, berapakah bilangan sampel dia? Bilangan sampel untuk A dulu awak cari asing-asing bilangan sampel untuk A dengan bilangan sampel untuk B. Tadi kita buat serentak kan? Ini kita buat asing. Sebab ni situasi yang berbeza Kita boleh buat akhirnya kita kemakan itu kita boleh darab. Okey. Okey, berapakah bilangan sampel bagi beg A? Untuk kita selesaikan kedua-dua guli merah dipilih. Okey, maksudnya kita pilih daripada beg A dan beg B. Kita cari beg A dulu. Kedua-dua merah dipilih. Maksudnya daripada beg A dan beg B. Kita cari beg A dulu. Berapakah bilangan sampel bagi beg A? Okey, dah dapat? Dah dapat. Awak cari kebangkalian bagi beg A dahulu. Berapakah kebangkalian beg A? Per berapa? Ada yang tak faham soalan? Perlu ke cikgu lukis dia punya ni? Untuk dapat awak bayangkan. Faham soalan? Ada yang tak faham? Faham Okey, lain? Ada faham tak? Boleh respon? In call message? Okey, jadi kembalikan bagi beg A berapa? Jadi beg A kalau kedua-dua guli merah dipilih. Jadi beg A ni kita akan pilih satu guli merah.
Jadi ada berapa biji guli merah di dalam beg A? Satu saja kan? Tapi sampel dia ada berapa? 6. Jadi kita perkan dengan 6. Boleh? Betul, 1. Jadi nampak je simbol P, kita kena 1/6. Sebab dia kebangkalian. Jadi kebangkalian kita untuk dapatkan warna merah, 1 daripada 6 sampel itu. Untuk beg merah sahaja. Okey, untuk beg B. Berapakah kebangkalian? Kita terus cari kebangkalian. Dah faham kan bilangan sampel kan? Dah faham kan kebangkalian kan? Jadi, apakah kebangkalian bagi beg B? Per berapa? Okey, yang lain? Dua. Again. Lagi input. Yang lain macam mana? Typekan respon anda. Okey, macam mana? Dinor, Anis, yang lain tu? Amar tadi, mana? Amar. Lain? Berapakah kebalikan bagi B? Ayuni berapa? Isa, Aiman, Amal, Waifi, Anis. Macam mana? Dinor Huda, berapakah kebalikan bagi B? Beg B. Jadi kita fokus pada beg B pula. Mengandungi 4 biji guli putih dan 2 biji guli merah. Jadi kebangkalian untuk dapat beg daripada beg B, 2 biji guli kan? Per berapa? Sampel, jumlah sampel je. 4 campur 2, 6. Betul? Jadi 2/6. Itu maksudnya kebangkalian daripada beg B. Kemungkinan untuk dapat guli merah tu peluang dia cerah ke malam? Guli merah ni. Banding beg A. Lebih cerah kan? Sebab apa? Dia ada 2 biji. Daripada beg A, 1 biji. Jadi, kebangkalian bagi B adalah 2/6. Betul? Sebab dia ada 2 biji guli merah. Jadi untuk peluang untuk dapat kebangkalian daripada beg biru adalah berapa tu? 1/2. Betul? Ataupun 50-50. Masa kita cabut tu, kemungkinan kita dapat guli merah adalah lebih kan? Berbanding beg A kan? Sebab dia ada 1 biji guli merah. Jadi kebangkalian untuk dapat guli merah beg A ni tipis sekali. Sebab 1/6. Macam tu maksudnya kebangkalian. Boleh faham? Sekarang dia kata kedua-dua kan? Jadi kedua-duanya maksudnya done. Kedua-dua guli merah dipilih. Daripada beg A dan beg merah, jadi awak darabkan kedua-duanya. Jadi kebangkalian
Daripada beg A dan beg merah atau kedua-dua guli merah dipilih adalah 1/6 darabkan dengan berapa tu? Patutnya 1/3 kan? 1/3. Bukan 50 dia berapa? Kosong ataupun 30%, 1/3. Ni awak betulkan sebab 2/6 1/3 kan. Jadi 1/6 darabkan 1/3, 1/18. Dia dapat guli merah ni adalah lebih kurang susah juga kita dapat warna guli merah daripada kita dapat jawab 1/18 ni. Kan? Sukar kan nak dapat guli merah. Kebangkalan untuk dapat guli merah ni susah, betul? 1/18. Okey, guli merah dari beg A dan guli putih dari beg B dipilih. Okey, cuba awak buat soalan ini mengikut contoh A ni. Okey, kita pergi soalan B pula Awak cuba cari soalan B. Buat jalan kerja yang seperti contoh A ni. Cari kalian bagi A, kalian B, patut awak darabkan. Boleh? Okey, boleh buat dalam 1 minit setengah? Sebelum kita akhirkan kelas kita. Siapa yang dapat? Kita tengok Okey, boleh mula dalam 1 minit setengah. Ini cikgu betulkan Betulkan dulu 1/3. Boleh? Awak buat dulu, tengok dululah. Cikgu betulkan. Yang ini 1/3 yang keliru 1/3 ni sama dengan ni. Ada yang dapat? Yang lain? Siapa yang boleh hantar, boleh WhatsApp, jam kerja boleh hantar
Okey, dapat? Yang lain? Berapa? Cikgu betulkan yang silap ni dulu. Okey. Awak boleh bandingkan jawapan anda semua untuk soalan akhir ni. Jadi kita cari kembalian untuk A. Seperti biasa, sama kan? 1/6 kan? Sebab guli merah kan? Tapi yang kedua ni guli putih. Lepas tu dipisahkan dan. Maksudnya kebangkalan beg A darab dengan kebangkalan guli putih dari beg B. Okey, kita guna juga yang tadi untuk soalan A tadi sama. Kebangkalan A 1/6. Kebangkalan untuk beg B gula putih berapa yang ada? Ada 2 guli kan? 2/6. Jadi guli putih ada 4 kan? Jadi 4/6 Peluang untuk kita dapatkan guli putih 4/6 daripada jumlah sampel untuk beg B. Kita mudahkan 2/3. Jadi dan 1/6 darab dengan 4/6. Sama dengan 2/18 kan? Jadi kita bahagikan, mudahkan jadi 1/9. Okey, siapa dapat? Semua dapat Baik, ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita, boleh? Semua dapat Baik, kita tangguh dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sama-sama. Okay.